Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahirah binti Maghazali, merupakan pelajar dari program Geografi di bawah penyeliaan Encik Muhammad Azlan Abdullah. Di sini saya ingin membentangkan tentang kajian yang telah saya jalankan yang bertajuk Implikasi Perkembangan Pembangunan Bandar terhadap Sosioekonomi dan Kesejahteraan Penduduk di Bandar Tanah Merah, Kelantan. Pertumbuhan ekonomi yang kian kokoh dan jaringan sosial yang kian bertambah merupakan salah satu faktor berlakunya pembangunan bandar disebabkan peningkatan migrasi dari luar bandar yang berhijrah ke bandar. Pembangunan bandar sememangnya memberi impak yang positif dan negatif yang merujuk kepada manusia, kesihatan persekitaran dan sebagainya. Pembangunan yang berlaku akan merubah lanskap sesebuah kawasan yang merangkumi politik, ekonomi, sosial dan infrastruktur. Di Malaysia, proses pembangunan bandar mula ketara semenjak penghujung 1970-an. Pembangunan bandar yang kian pesat berlaku di negara ini telah menarik perhatian masyarakat untuk berhijrah ke bandar dari desa masing-masing. Hal ini disebabkan di bandar menyediakan banyak peluang pekerjaan dan perniagaan serta mampu memenuhi harapan dan keperluan masyarakat yang menjamin masa depan yang lebih baik. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Nur Rasyid Miskan menyatakan bahawa transformasi pembangunan bukan sahaja merubah pelan pembangunan negara, malah persekitaran sosioekonomi turut terjejas. Sembroh Hazard 2014 dalam kajiannya menyatakan bahawa pembangunan yang tidak terancang memberi ancaman kepada kualiti hidup penduduk pinggir bandar. Ahmad Nazimi 2017 menyatakan bahawa kemasukan pekerja asing ke dalam negara ini memberi impak yang negatif seperti masalah jenayah. Seterusnya, Jabatan Kajian Kesejahteraan oleh Nur Najmi dan Azlina Abdullah 2021 menyatakan bahawa kesejahteraan penting dalam meningkatkan produktiviti dan mobiliti sosial serta mengukuhkan kesepaduan sosial dan perpaduan nasional. Manakala Bretos and Gonzalez 2011 berpendapat kesejahteraan sebagai satu konsep yang mampu untuk menjelaskan pelbagai bentuk kesejahteraan melalui pekerjaan, perkahwinan atau kebendaan. Kajian ini dijalankan di Bandar Tanah Merah. Nama Bandar Tanah Merah ini diambil bersempena tanah yang berwarna merah yang terdapat di bandar tersebut pada satu ketika dahulu. Bandar Tanah Merah berkawasan seluas 80 hektar yang mempunyai lebih kurang 60,000 penduduk yang majoritinya adalah berbangsa Melayu. Kebanyakan penduduk di bandar tersebut terlibat dalam sektor sekunder dan tertiar, namun masih ada lagi penduduk di kawasan bandar tersebut terlibat dalam kegiatan ekonomi primer seperti pertanian dan penternakan. Kajian ini menggunakan rangka bentuk kajian kuantitatif iaitu dengan instrumen soal selidik dan pemerhatian. Pengkaji juga menggabungkan kedua jenis data iaitu data primer dan data sekunder. Dalam kajian ini, seramai 100 orang responden terlibat yang terdiri daripada penduduk di sekitar Bandar Tanah Merah. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperolehi daripada soal selidik dengan menggunakan peratus dan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dengan pengiraan peratus digunakan bagi menggambarkan profil responden dan menjawab kesemua soalan kajian yang berbentuk deskriptif. Kebanyakan responden yang diberi soal selidik hanya melibatkan responden yang tinggal sekitar 5 km radius sahaja daripada pusat Bandar Tanah Merah. Responden yang terlibat terdiri daripada pelbagai latar belakang bangsa, status diri dan taraf pendidikan. Antara kawasan tersebut ialah Bandar Tanah Merah, Padang Siam, Manal, Kelewek, Bukit Gading, Kampung Becah-Perti dan Kampung Jalatok. Hasil kajian mendapati bahawa bilangan responden di Bandar Tanah Merah adalah sebanyak 30%, Padang Siam sebanyak 17%, Kampung Jalatok sebanyak 10%, Kampung Becah-Perti 6%, Manal 23%, Kelewek 8% dan Bukit Gading sebanyak 6% daripada keseluruhan responden.
Bagi pendapatan isi rumah secara keseluruhan mendapati responden yang berpendapatan isi rumah yang tertinggi adalah sebanyak RM1,000 hingga RM3,000, iaitu sebanyak 71% responden. Manakala untuk pendapatan RM3,001 hingga RM5,000 adalah sebanyak 13% dan 9% bagi responden yang mempunyai pendapatan isi rumah sebanyak RM5,001 dan ke atas. Manakala kemudahan asas di rumah. Kemudahan asas merupakan satu keperluan yang mempengaruhi kesejahteraan hidup. Berdasarkan soal cerdik yang dijalankan, didapati majoriti responden yang mempunyai kemudahan asas yang lengkap di rumah, iaitu bekalan elektrik, bilik dan telefon yang masing-masing mencatatkan sebanyak 100%. Perkembangan bandar yang berlaku akan didorong dengan faktor-faktor yang tertentu. Berdasarkan Jabatan Kajian mendapati majoriti responden bersetuju bahawa faktor yang dinyatakan seperti peningkatan penduduk, jaringan pengangkutan, peningkatan infrastruktur dan perancang bandar adalah faktor yang mendorong kepada pembangunan di Bandar Tanah Merah. Seterusnya, bagi impak pembangunan bandar menunjukkan bahawa pembangunan yang dijalankan memberi impak yang positif kepada penduduk seperti peluang pekerjaan yang mencatatkan sebanyak 73% responden yang bersetuju, peningkatan pendapatan sebanyak 57% responden yang bersetuju dan 75% responden setuju bahawa pembangunan di Bandar Tanah Merah dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Manakala bagi mengenal pasti tahap kesejahteraan hidup, majoriti responden berpuas hati dengan kualiti hidup mereka sejak pembangunan giat dijalankan, iaitu sebanyak 52% responden berpuas hati dengan pendapatan mereka yang ada sekarang dan 46% responden berpuas hati dengan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan peningkatan pekerjaan dengan kewujudan kedai-kedai di sekitar Bandar Tanah Merah. Pembangunan di bandar sememangnya memberi impak yang positif dan negatif terhadap sosioekonomi penduduk setempat. Hasil pembangunan yang dijalankan telah merubah sosioekonomi penduduk seperti pendapatan, taraf hidup, pekerjaan dan gaya hidup. Peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, kedai-kedai, kemudahan kesihatan dan lain-lain secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, perancangan yang lebih efisien perlu dititikberatkan oleh pihak kerajaan dan perancang supaya dapat meminimumkan impak negatif. Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT dan perancang bandar untuk pelan pembangunan yang seterusnya. Cadangan untuk pengkaji yang seterusnya adalah memperbesarkan sampel kajian dan dijalankan dalam bentuk kualitatif supaya maklumat diperolehi dengan lebih terperinci. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.